kita. Artinya kita kena mengenai bagian dalam bidang kreatif dan inovatif. Nah, bagian apa? Income country melalui inovasi dan kreativiti. Nak dapat high income ni, kenalah produk yang naik tinggi, proses yang naik tinggi, model yang naik tinggi, sistem yang naik tinggi dan sebagainya. Itu kesimpulannya. Kalau kita dapat ilmu di sini, oleh karena kekuatan yang diberi oleh Tuhan asli daripada kita yang akan saya sudah kurang kemudian, kita boleh mengambil bahagian dan contribute to high income. Ya, inilah yang saya cuba katakan. Lebih usaha kita tahu sudah bahawa melalui kreativiti dan inovasi kita boleh mewujudkan buat kekayaan, dapat duit banyak. Siapa tak mau duit? Bukan duit banyak, juga kesejahteraan masyarakat. Ada unity, ada harmoni, ada bahkan sebut harmoni. Saya suka. Oleh kerana dia kreatif, dia boleh menggunakan akal fikiran untuk mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis dalam sesuatu masyarakat. Masyarakat sekolah, di antara guru dengan guru, murid dengan murid, guru dengan murid, guru dengan ibu bapa dalam pendamping dan sebagainya. So saya pick up the example straight away. Dan bila saya cakap tentang saya pick up the example, saya suka nak sebut bahawa apa yang maksud kita tadi kita cakap kreativiti inovasi. Sebenarnya apa ya buatan dan bertambah? Kalau saya tanya dalam satu orang boleh dapat dua jawab. Oleh karena itu, mari kita cuba fokus pada satu makna atau definisi yang senang, praktikal. Kreativiti ini ialah kita mengeluarkan ada yang baru, B-A-R-U, idea yang baru. Keluarkan apa? Idea yang macam mana baru. Apa yang inovasi? Penggunaan idea baru sehingga berjaya mengimplementasikan idea baru sampai berjaya dan memanfaatkan sesuatu golongan tertentu, itulah inovasi. Kalau tak apa, kalau pisau tak apa, buat satu kawan tak ada pakai tak boleh. Jika ini, tapi tidak memanfaatkan. Selalu kita desain, back saya ada desain, telefon dia ada desain, cara lain. Apakah sebenarnya desain? Desain ialah perantaraan di antara kreativiti dan inovasi. Tidak lengkap sesuatu inovasi kalau tidak dimasukkan elemen desain. Oleh itu, kalau kita ingatkan sejarah gambar wajah triangle 3 segi, you ingat CID, ingat CID, apa dia? Creativity, inovasi dan design. Bukan Criminal Investigation Department. Tengok gambar CID dengan creativity, inovasi, design. So that itu pemikiran yang kita perlu tetap. Nah, macam mana kita nak dapat jadikan ini sebagai satu amalan kita? Pada saya, ayat besarnya ialah mewujudkan satu budaya inovasi. Kalau nak mewujudkan budaya inovasi secara modern, ialah macamlah di rumah kita mewujudkan satu taman inovasi. Kalau kita buat taman ni, taman nak jaga pokok, you sebagai nak tanam, nak kena tengok tanah betul, benih pada ambil, lepas tanah tak berbaca, tengok air, kena perut, kena jaga sampai dia membesar jadi bunga dan dapat buah. Bayangkan kita mesti wujudkan garden of innovation, taman inovasi. Malah kawasan ini boleh diwujudkan sebagai taman inovasi 50 hektar. Yang nanti saya cakap, kalau saya jumpa tolong banyak ada benda yang saya cakap khusus tentang kawasan.
Sebab kata Peter Senge, dalam Pidato Executive Organism, syarikat-syarikat atau institusi adalah satu badan yang hidup, bukan mesin. Kita selalu bawa mekanik masuk dalam, tapi sebenarnya kita mahu ialah gardener atau tukang kebun. Tukang kebun dari seluruh proses. Kalau tukang kebun, dia jaga, dia baca, dia bercakap dengan pokok sampai dia membesar hasil. Soalnya, bagaimana kita nak mengamalkan ini? Itu soalnya. Kita nak faham, nak keluar idea baru, kena instrumen, kena laksanakan idea baru sampai memanfaatkan sesuatu kumpulan. Bagaimana? Bagaimana di antaranya adalah untuk nak mendapat cari ilham. Saya bagi contoh. Saya selalu buat research. Ini kami yang saya telah dapat nonton jadi saya selalu kita nak cakap, kita boleh selalu cakap kosong apa-apa pula boleh cakap. Bukan, apa-apa, kita apa-apa. Tapi oleh kerana saya bilang dalam bulan inovasi kita tengok, saya nak tunjuk contoh dalam apa 2-3 hari ini sejak saya di sini je, sebab penuh di kampung sini, memberi banyak ilham kepada kita untuk menjadi modal untuk kita berfikir cara kreatif, dapat idea baru. Seperti contoh, very kreatif. Empowering mind. Apa dari empowering mind? Memperkasakan minda. Ini yang kita cakap. Kita cakap sampai pula pun memperkasakan minda. Kalau baca, kita boleh dapat satu ilham untuk membuat sesuatu. Treasure trove of ideas. Dia buat NIE, Indonesia NIE, Newspaper Education. Tapi saya nampak Newspaper Education hanya untuk belajar bahasa Inggeris. Very narrow. Tapi mengikut amalan saya semua ini memberi banyak idea untuk kita kreatif. Banyak cara. Saya belajar satu workshop 2 jam, senang-senang dengan guna paper. Senang-senang. Bawahnya. Mau tanya yang buat, kita baru berhenti aja. Saya sakit, mau tanya. Oke, pernah dengar lah kata, mau tanya yang sedikit. Dalam sini ada mau tanya, yang di sini pun ada mau tanya. Dan satu lagi dalam Panasonic pun ada mau tanya, ada 3. Saya ada lagi message. Syarikat Panasonic menggunakan kata sebut. Mau tanya dan tadi yang waham merosakkan keadaan, benar baik orang merosakkan. Ini kita cakap dari segi alam kita merosakkan alam kita. Sudah juga yang keadaan mengatakan macamlah dengan Kaizen. Keadaan Kaizen disebut ini sudah hanya Novita. Dia pernah sudah dalam cakap pun ada beberapa rakan saya dalam pusat ilmu saya panggil di Partai Menteri. Sebab itu pusat ilmu sudah 10 tahun. Sekarang kita buat pusat ilmu sebagai perkampungan inovasi perusahaan. Di antara orang-orang yang menjalankan projek adalah rakan-rakan yang saya main. Saya ajak memang main dengan saya pada bulan sini kita boleh semak lagi. Betul saya boleh ulang. Ya. Okey, kata Kaizen artinya continuous improvement. Senantiasa nak baiki, buat lagi. Nak buat lagi itu menggunakan fikiran. Ini yang kreativiti inovasi. Cuma kita kena ada perkataan yang boleh menjadi simbolik supaya kita boleh berfikir. Contoh, apa yang akan berbuat kita